Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Nawaitu at-ta'lim wa at-ta'lim, at-tazakkur wa at-tazkir, wan-naf'u intifa' wal-ifadah wal-istifadah, wal-hass ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'lim wa at-ta'lim, at-tazakkur wa at-tazkir, wan-naf'u intifa' wal-ifadah wal-istifadah, wal-hass ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Muslimin muslimat, insya-Allah kita sambung pengajian bacaan kita dalam kitab Nawar Bagi Hati. Pada muka surat yang ke-30. Qala muallif rahimahullah, telah berfirman Allah Ta'ala, itu rasa Qala muallif rahimahullah, adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia, jika mendengar ia akan dia. Jadi musannif mulakan kita sambung berkenaan dengan mengumpat salah satu dosa, salah satu kebinasaan yang disebabkan oleh sangat luba atas berkata-kata, ialah mengumpat. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan bercakap. Allah sangat luba berkata-kata dengan bercakap benda yang sia-sia, berdusta. Kali ini kita bincangkan mengenai mengumpat. Adapun mengumpat, apa dia maksud mengumpat? Kadang-kadang oleh sebab kita tidak belajar secara khusus berkenaan dengan definisi sifat mazmumah itu, sehingga kita merasakan kita selamat terpelihara daripada sifat mazmumah itu. Sedangkan sifat itu wajib fardu ain atas kita untuk kita menghindari, untuk kita menghindari, untuk kita membersihkan, menyucikan hati kita daripada maksiat batin itu. Jadi maksiat ni bukan saja hak zahir yang diterbitkan, dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maksiat juga boleh dilakukan oleh hati, iaitu sifat-sifat mazmumah. Jadi mengumpat ni perbuatan oleh lisan, perkataan, tetapi dimasukkan dalam sifat mazmumah di sini. Sedangkan di sebelum ini musannif dah bincangkan dah dalam kebinasaan lidah, menjaga lidah. Cuma disebutkan sini, kita mungkin rasa macam keliru. Kenapa disebutkan berdusta, mengumpat? Nampak macam ni perbuatan anggota. Sedangkan kita sekarang ni membincangkan mengenai dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat batinah, sifat maksiat batin. Ini kerana apa? Kerana kita sedang membincangkan mengenai satu perangai kelakuan hati itu sangat lobo atas berkata-kata. Bila sangat loba atas berkata-kata tanpa tapisan, tanpa sempadan, maka keluarlah mula-mula bercakap benda yang harus. Tetapi apabila berlebihan, benda tak ada faedah, baik untuk dunia atau akhirat, tidak ada manfaat, ia akan pergi kepada perkara makruh, akan pergi kepada perkara yang haram. Jadi kalau buat perkara-perkara yang haram, berkata perkara-perkara yang haram, umpama kita menggantikan ketulak emas dengan api. Ketulak emas apabila kita menggunakan lidah kita
untuk kita berzikir, untuk kita menyebut perkara-perkara yang baik. Kita menyebut bahasa lidah kita dengan zikrullah. Tapi kalau seorang itu menukar dengan menyebut perkataan-perkataan yang diharamkan oleh syarak, maka dibandingkan umpama memilih api daripada ketulan emas. Jadi ni lahir daripada sifat kelakuan hati tabiat yang sudah bersebati dalam hati itu. Ini sifat-sifat yang mazmumah. Adapun mengumpat apa dia, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau, jika ia mendengar ia akan dia. Walau ia tak ada situ, kita sebut satu perkataan yang mana kalau takdir dia ada, dia dengar. Walaupun kita berani kalau nak kacet depan, kita nak ayat depan dia tu pun kita berani. Aku bukan ngumpat, kalau depan dia pakai ayat begini, tu cerita lain. Kita berani tak berani, tapi kita royak di belakang tu dengan perkataan kalau dia dengar itu dia tak suka, maka itu mengumpat. Ataupun kadang-kadang kita kata tak apa dia dengar ni, dia tak marah, kata depan pun tak apa. Kita tengok adat kebiasaan ni, perkataan itu secara ghalibnya, secara kebiasaannya, adakah ia satu perkataan yang ramai-ramai orang ni suka atau tidak dengar. Suka atau tidak dengar. Kita boleh takdir, kita boleh agak, kita kata ni tak apa ni, tak. Kalau perkataan tu perkataan yang kebanyakan orang satu perkataan yang tidak disuka, didengar, dibenci, tak mahu dengar. Kadang-kadang orang tu dia dengar pun, walau kita kata dia tak dia tidak marah, tidak bergapo, dia simpan dalam hati. Jadi syarat lebih jaga daripada tu lagi. Walaupun di belakang orang saudara kita pun kita tidak boleh berkatakan, kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang dibenci jika saudara kita mendengar akan dia. Bagaimana kita boleh mengeluarkan perkataan yang dibenci oleh saudara kita? Itu kerana apa? Hati kita, sifat kita mazmumah kita, iaitu kita sangat suka untuk berkata-kata. Sekalipun engkau benar, musannif kata sekalipun engkau benar, walaupun perkataan yang kita lapas itu benar. Kadang-kadang orang nak lari, dia kata aku ayat ni bukan nak mengumpat ni ayat sebenar ni, bukan nak mengumpat ayat sebenar. Hak sebenar pun kau mengumpat juga. Kalau ni sebuah perkataan kita, kalau dengar tu orang tak suka, orang saudara kita dengar tak suka. Kalau kata hak tak sebenar tu jadi lain pula, definisi lain pula. Sifat hak mazmumah juga, jenayah lisan juga yang boleh mensungkurkan seorang dalam api neraka. Tetapi orang panggil define dia definisi lain pula. Sama ada engkau sebut, ni orang panggil takmin. Musannif kata dia takmin, sama ada engkau sebut apa perkataan yang tidak baik itu, sama ada engkau sebut akan kekurangan pendirian pada dirinya, sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, pada diri orang-orang kita sebut tu kekurangan. Muka kita manusia ni, ya bi'at nafsu ni, ya suka tengok kurang orang, kurang sendiri tak suka. Orang kata kekurangan diri, marahlah. Tapi kalau ngetik orang, sedap. Orang kata dua perkara sedap dalam dunia ni, ikut ni sebuah nafsu lah. Pertama makan free, tu tak apa, tak berdosa. Makan free, orang free. Yang keduanya kata kau orang, ni sedap kata kau orang, walaupun tak makan, walaupun tak kenyang, sedap. Sedap nafsu lah. Tu apa nama, saya tahiyah jadi sedap. Tak nafsu jeliga. Jadi sama ada kita sebut tu baik kekurangan pada diri dia, atau pada akalnya, atau pada akal pikiran orang yang kita sebut tu, atau pada perbuatannya kita mengetik kelakuan orang, atau pada perkataannya, atau pada perkataan. Tak boleh sebut perkataan kita mengetik, ni kata begitu, ni kata begini. Perkataan. Atau pada kainnya, baju lah kan, baju kain masuklah ni, orang panggil pakaian lah. Ngetik pakaian, ngetik pakaian untuk comel. Dengar tak comel, dengar tak sedap lah dengar begitunya. Baju murah ada, walaupun tak ada,
Atau pada lainnya, bahkan ulama kata hatta pada kenderaannya, hatta kepada binatang peliharaan dia pun kita tak nak kata. Tak sedap belaka. Kalau kita kata, orang kata, kita pun kita ukur diri kita sendirilah. Orang kata pada bagi kita pun kita tak sedap benarnya. Kalau orang puji kita sedap lah. Orang kata tak sedap. Begitulah kita berkelakuan dengan saudara kita. Bahkan kita tak boleh mengeji, mengata ke suatu perkara di belakang dia, suatu yang dia tak suka dengan, sama ada pada diri dia, atau akal dia, atau perbuatan, atau perkataan, atau pada pakaian, atau lain-lainnya. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Artinya, dan jangan mengumpat oleh kamu, larangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, larangan li tahrim ni, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah-tengah. Larangan menunjukkan haram ni. Ada kok larangan menunjukkan makruh, tapi larangan sini, jangan sini, jangan menunjukkan haram. Dan ijma' ulama mujtahidi mengatakan bahawa hukum mengumpat adalah haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kasih seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempelak pula. Suka kau nak makan makanan saudara, makan daging saudaranya yang mati. Jadi umpama ke orang mengumpat itu serupa dengan makan bangkai lah, makan banyak saudara kita hak mati. Perbuatan itu sendiri atau comel dah haram dah. Lepas tu keji pula, lepas tu kembal pula. Memang siapa-siapa naluri semua jadinya, kita tak makan. Tak ada orang jahat setara mana pun tak sih makan bangkau orang ni. Nak makan sedap-sedap, kembal, tak sih. Tapi kita tak nampak. Jadi umpama orang mengumpat ni supaya orang makan bangkai saudara dia, makan daging saudaranya hak mati. Sudah tentulah Allah Ta'ala tahu dah. Sudah tentu kita tak suka, sudah tentu kita benci, sudah tentu kita tak say. Fakarihtumuh, maka benci kamu akan dia. Tanya tu bukan tanya nak tahu apa. Nak ayat sudah tentu. Nak ayatnya sudah tentu kita tak suka. Nak ayatnya umpamanya begitu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuh. Artinya jauhkan oleh kamu, mana hindarkan oleh kamu, jangan buat akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan mengumpat. Takut maknanya apa dia takut ni? Khauf, takut ni kita lari. Maknanya takut ni kita lari. Kita tak buat. Kita takut. Kalau takut, kata takut tapi tak lari. Tengok ular tak lari, orang panggil tak takut tu. Jadi orang takutnya lari. Yang lari mana? Lari daripada mengumpat. Mana tak buat. Apa? Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangat daripada zina. Nabi kata ngumpat ni lebih teruk lagi daripada zina. Nabi wayak pada sahabat lah. Sahabat ada masa tu. Nabi khitabnya pada sahabat lah. Tapi hukum hakamnya kena pada kita semualah. Sampai hadis ni pada kita, daripada sahabat kepada tabi'in sampai kepada kita. Jadi sahabat ada dengar masa tu, bukan kita. Kalau kita sekali dengar, kita pelik dah. Berat ngumpat lagi daripada zina. Jadi sahabat pun begitu juga. Dikatakan bagi Rasulullah betapa, sahabat kata, dikatakan makna sahabat bertanya pada Rasulullah, betapa lagu mana tu? Lah kita kat bahasa kita kan, lagu mana tu? Mana lagu mana? Zina apa nama? Ngumpat tu lebih berat pada zina. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qala
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibata la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Kerana bahawasanya kerana apa mengupak bersabda ia, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat tanya, kerana apa mengupak itu lebih bersangat daripada zina? Kerana apa ngupak itu bersangat daripada zina? Bapa ngupak tu lebih teruk pada zina ni? Sahabat tanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, bersabda ia, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab pada sahabat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perumpamaan pula, bagi cerita, bagi qadhiyah, bagi isu, bahawasanya seorang laki-laki, kalau seorang laki-laki itu terkadang berzina, masuk juga sini walaupun sebut laki-laki, supalah perempuan pun masuk jugalah. Terkadang seorang laki-laki itu terkadang dia berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya orang mengupak itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Jadi masuk ke apa dia? Masuk sini teruknya dari sudut begini. Dosa ni, dosa kita ni ada dua. Kita nak disebut dosa dengan Allah Subhanahu wa sakut paut dengan Tuhan semata. Tinggal semaya berat, tinggal semaya ni, tapi kita taubat, Tuhan terima dengan taubat nasuha. Dosa meninggal semaya ni dosa besar. Kita taubat, mana kita apabila kita taubat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita qada, kita ganti semaya kita, Allah Taala terima taubat kita, sesal dengan Tuhan. Begitu juga dosa-dosa lain melibat dengan hubungan dengan Tuhan. Tetapi dosa dengan makhluk, walaupun kita ambil sebutir kayu sugi dah atau buru gigi orang kata tak gamak dah nak ambil kayu sugi, tapi situ ada sebut dalam hadis, ambil kayu sugi orang pun tak lepas kita. Tak lepas kita hak orang, kita kena minta maaf, minta ampun. Ada kita buat peranak, kita kata kat orang. Begitu juga mengupak ni melibatkan, mengupak ni akan pergi kepada makhluk, maka pada orang lain. Jadi nak selesai hukum taubat dia tak selesai dengan kepada kita mengupak. Syarat kita nak bertaubat, kita nak bertaubat, nak ampun dosa kita kena menyesal dan kita tak mengulangi apa yang kita buat tu, dan kita berazam tak akan buat lagi. Tapi kalau kita dengan hamba Allah, dengan manusia yang lain, satu lagi tambah, kita kena minta maaf. Pas mengupak ni, ada kita mengupak sedap mengupak sedap, kata mengupak sebaku tu, kita boleh ke nak pergi minta maaf ni? Dia payah. Iaitu sudut teruk, mengupak dia sudut tu berbanding dengan zina, berbanding dengan dosa hak melibatkan dengan Tuhan. Bukan kata kalau begitu kak baik berzina lah. Tidak. Dari sudut apa? Ya, kesalahan dia melibatkan dengan makhluk. Begitu juga seumpama dengan mengupak juga. Cuma mengupak ni payah. Benda jadi tabiat dah. Sehingga apabila buat biasa-biasa, ada orang anggap pun biasa, tak tidak berdosa. Berzina, megak, orang takut, orang nampak benda tu aib, orang nampak benda tu besar. Tapi mengupak ni dah jadi biasa dah. Itu bahaya juga. Qala muallif rahimallah, dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara zahirnya Nabi diangkat pada malam Mi'raj. Mi'raj pada naik ke langit lah Mi'raj ni. Pada Isra' Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya, jadi di Mi'raj ni, naik ke langit tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa laki-laki yang memakai bangkai. Maka bersabda ia baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makna tanya, siapa mereka itu Jibril? Rasulullah kata, siapa nama ni Jibril? Dia tanya pada Jibril alaihissalam yang bawa tu. Maka berkata Jibril jawab, mereka itu yang mengupak manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana
akibat hukuman orang yang mengupah. Kata apa Rasulullah nampak dah benda akan datang, tak masuk apa neraka lagi. No. Jadi tak pelik benda-benda begitu Tuhan nak buat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berkatakan perkara-perkara yang melibatkan kita pada akhir zaman. Hak tak berlaku kita pada zaman ni Rasulullah pada sebut dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak bercakap daripada hawa nafsu, bahkan dia bercakap apa yang diwahyukan. Jadi tak pelik perkataan Rasulullah dan apa Allah Taala tunjukkan. Allah Taala tunjukkan benda walaupun benda hak lepas tu, benda hak tak ada zaman Nabi, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam, Allah Taala bagi tahu perlihatkan apa lagi benda akan datang supaya di bawah Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Bahkan tempat dan masa semua adalah makhluk. Jadi tak pelik. Kalau kita fikir dengan cara hukum tabi'i yang boleh kita nampak dengan secara semata-mata secara sains zahir saja, tu tak kenalah. Kita orang mana orang jahil dengan hukum adat. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya mengupah itu haram dengan ijma'. Haram dengan ijma' ulama mujtahidin, haram, tak ada kata halal. Tak ada kata halal mengupah ni. Melainkan pada 6 tempat. Ada 6 tempat, jadi asalnya hukum mengupah haram. Melainkan pada 6 tempat ada tasamuh dia. Ada tasamuh dia, ada toleransi dia. Diharuskan padanya mengupah. Bagaimana? Mana tak berdosa dalam keadaan ini? Bagaimana? Yang pertamanya, orang yang mengadu kepada raja, buat aduan kepada raja dan seumpama raja lah, apa sebut raja ni, mana orang berkuasa, sama ada raja ataupun panggil gelang lah, ataupun naik timbalan raja bui. Jadi raja ni engko seorang, negeri ni luah. Jadi hok bagai ni raja bikogen ni, bagai ni raja bikogen ni, semuanya orang bawa pemerintahan. Jadi orang yang mengadu pada raja walaupun tidak direct pada raja lah, berkata ia si anu menzalim, ia akan daku. Kalau mudah nampak kan kita buat aduan kepada mahkamah atau kita buat aduan kepada polis. Orang yang polis di raja Malaysia, ada raja juga. Maknanya ada kait dengan ia ditanggung pihak yang berwajib lah, pihak yang berkaitan. Dan menyebut ia akan kejahatan itu. Jadi sebutlah kejahatan itu. Okeylah kita pergi bala polis, ada orang buat jahat pada kita, kita nak kita nak mengadu pada polis tanya, siapa dia ni buat ni, cek ke? Tak boleh ayat boleh mengupah berdosa. Berat begitu kan. Ataupun kita dihadapkan kepada mahkamah, apabila ditanya oleh pegawai, ditanya oleh hakim akan individu-individu yang kita nak rayak tu, kita nak dakwa tu, kita tak sebut. Apa takut mengupah, kita tak kena. Jadi agama Islam ni agama yang fitrah, agama yang apa nama, yang sesuai. Ni tak kena gitu. Jadi menyebabkan hilang maslahah lah. Itu pertama diharuskan. Yang kedua, orang yang meminta tolong pada menghilangkan maksiat, maka harus baginya bahawa berkata ia si anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya. Dia tengok orang buat maksiat, dia tak mampu. Mungkin tak mampu, dia tak mampu buat nak hilangkan dengan tangan, ataupun tak mampu juga nak sebut dengan lidah, nak cegah dengan lidah. Dia mampu adalah menolak dengan hati. Tapi dia minta tolong orang pada menghilangkan maksiat. Contohnya dia tengok ada maksiat berlaku di belakang rumah dia atau di kampung dia. Dia tengok ada keluar masuk lelaki bukan mahram, masuk dalam rumah orang yang bukan mahram, ada masuk dalam kelakuan yang mencurigakan. Jadi nampak tu benda-benda maksiat. Benda tu maksiat berlaku di situ. Jadi dia membuat aduan kepada penguatkuasa pencegah maksiat. Jadi pencegah maksiat, ia ada kuasa memang dia diberikan oleh raja untuk ada warang, ada untuk mencegah, untuk untuk memantau, untuk cara bahagian inilah. Jadi dia berasaskan aduan itu, dia pun mencegah maksiat kerana dia ada tangan. Ada tangan untuk mencegah, ada kuasa untuk mencegah. Yang diberikan oleh pemerintah, oleh raja. Jadi situ orang yang mengadu tu, walaupun sebut nama sikit-sikit, tidak berasa mengupah.
Dan orang yang penguat kuasa tu juga tidak melakukan perbuatan orang panggil tajassus, mengitik-ngitik, tidak. Bukan kerja penguat kuasa ni dia mengitik-ngitik, tidak, tapi dia bertindak atas aduan. Qala muallif rahimahullah, yang ketiga orang yang minta fatwa daripada hakim, daripada mufti, daripada orang-orang yang ada kelayakan untuk bertanya. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, yang pertanyaan orang yang berfatwa itu seperti berkata oleh isteri, suami aku ni seorang gigit, tidak memberi ia bagiku akan madai daripada nafkah. Kena ayat cerita tu. Tidak tak faham. Cerita ni. Kerana sebab fatwa ni, hukum ni far'un an tasawwurihi. Hukum syai' far'un an tasawwuri. Hukum suatu ni dia cabar. Daripada gambaran, kena jelas apa dia. Gambaran masalah tu. Jadi kena royak. Jadi maka adakah aku ambil daripada hartanya setengah yang ada bagi aku? Tak laki kikir. Boleh ke ambil senyap-senyap? Jadi kena royak masalah tu. Tapi jangan oyak kau jiran dia, jangan oyak kau saing dia, best friend dia sekalipun. Oyak orang yang berkenaan sudah. Ni oyak dalam FB, oyak dalam Instagram. Apa noh? Ini oyak pada orang yang berkenaan. Bahkan dalam mahkamah tu bukan saja hakim, ada bahagian suluh dia, ada bahagian nak membaik, mendamaikan. Dalam masalah mendamaikan ni kita dah bincang dah sebelum ni, bahkan diharuskan bercakap yang khilaful waqi', tak senang, hak sebenar, kata boleh nak menipu kalau untuk mendamaikan seorang. Tapi dunia hari ni menipu untuk membalahkan orang, untuk mempelagakan dua pihak. Nauzubillah. Keempat, diharuskan yang menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Seperti berkata perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Ni macam contohnya, ada orang nak menikah, saing dia ke, saudara dia ke, jiran dia ke, atau siapa-siapa saja nak menikah dengan seorang perempuan. Boleh jadi dia tanya kita, atau tak tanya kita pun kita tahu dia nak menikah, kita tak kenal dah orang perempuan ni jahat, dia susuk lah. Jahat. Jadi kita royak, kita royak. Kita royak dia. Tapi jangan royak lebih, kita tambah. Royak tu lah. Royak ni tak baik ni. Tak je main band ni. Khenak ni, judi ni. Jadi benda tu tidak halal, tak boleh mengupah. Kita pukul diri kita lah. Kalau kita tak tahu, kita nak menikah ke, kita nak buat natu ke, kita nak cari apa untuk saudara kita pun ada. Kalau kita tahu benda tak baik kat, kita tak sih juga. Begitu juga saudara kita. Jangan dia tertipu jangan biar dia terkena kejahatan orang tu. Jadi kita bagi tahu, nak menakutkan. Yang kelima, bahawa ada seorang yang masyhur ia dengan nama yang ada padanya kecelaan seperti al-a'raj, artinya capek. Ini maknanya kita pergi satu tempat, contohnya ada saing kita lama tak berjumpa, jadi kita nak royak, nak kenal dia tu tak kenal. Kalau kita royak satu benda yang ada pada diri dia, mungkin kecelaan yang ada pada diri dia untuk nak royak, nak kenal tu. Yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatannya. Ada ia menzahirkan kejahatannya. Orang tu menzahirkan kejahatan diri dia. Ia tidak susuk dah. Kita tak boleh, walaupun orang jahat sekali mana pun, kita mengitar rumah dia. Walaupun menaruk sekalipun, tak boleh kita nak mengitar diri dia. Nak buat jahat gapo, patut nak gapo, tak boleh. Tapi kalau dia menzahirkan kejahatan diri dia, dari media sosial dan sebagainya, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu kalau ada tujuan kita untuk mencegah dan sebagainya lah. Kalau tidak ada manfaat bagi kita tak mengubah apa-apa, hanya nafsu kita saja untuk melihat keaiban dia. Bahkan kalau kita suka pula orang buat jahat kerana boleh kita menzahir, boleh kita nak kata dia dan nak ayat kita ni baik, itu tak kena juga. Tak kena juga. Tak ada sebab. Tak ada sebab untuk kita nak ayat dia juga. Tetapi kalau kita nak supaya kejahatan itu tidak tersebar, membantu, itu tak apa. Qala muallif rahimahullah,
Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat menegahkan daripada mengupak itu, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siap ada penyakit ada ubat dia. Patut kita nama penawar bagi hati. Sakit. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengubat itu bahawa lagu mana? Bahawa engkau berfikir. Mana kita renung dalam hati kita lah pada janji seksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengupak kepada suratan amal orang yang diupaknya. Dipindahkan. Jadi kalau tak sesat, kalau dunia ni kita tak ada nak minta maaf. Mengupak ni bukan seorang, ramai hari-hari. Sehari 10 orang, sehari 20 orang mengupak. Dah hari-hari banyak. Kita mesti kita ingat kita kata berapa dia. Jadi apabila kita mati, kita tebuh belaka tu. Tebuh belaka. Antaranya amalan kebajikan kita kalau ada akan ditransfer pada dia. Gaji kita ada berapa? Gaji kita orang kata kita ada 4,000 gaji kita. Kita transfer ni boleh 4 orang 1,000 kita bertengah dia habis dah. 5,000 ada pun habis dah. 5 orang habis dah. Tu kalau ada. Kalau tak ada lagu mana pula? Biasanya orang ngupak ni pada apabila tiba ke permusuhan. Jarang orang mengupak kepada mak ayah, jarang mengupak kepada adik-beradik. Mengupak ni kepada yang ada masalah, ada masalah, ada perbalahan dan sebagainya, dia berkata dia ada permusuhan dah. Jadi hak dia musuh yang kata tak sedap atau pula, dia kata tu akhirat nanti transfer pada dia, pun tak ada pasal. Sebab itulah kata ada apa nama? Kata Ibnu Al-Mubarak sekiranya, kata Sayyidina Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, sekiranya aku hendak mengupak, maka aku mengupak kepada mak aku. Sebab apa? Kerana ibu akulah orang lebih patut dan mustahak mengambil amal kebajikan aku daripada aku beri ke orang lain. Baik aku beri ke mak aku. Bukan kata suruh mengupak, bukan kata suruh mengupak ke mak, tapi nak oyaknya daripada beri ke orang lain. Baik aku beri ke mak, maka kita dah minta maaf. Kita dah minta apa setiap kali kita semai, kita minta maaf sama ke mak ayah kita. Daripada kita beri amal, kita nak sedekah hadiah, amal jariah kita. Daripada beri ke orang lain. Baik kita beri ke mak ayah kita. Habis. Tapi kita buat beramal ke apa, kita sedekah pahala semua tak hilang pahala kita sedekah pun, tapi orang ni habis. Bukan kata beri ke dia kita ada lagi, tidak habis. Ada kita wi. Patut kalau tak ada amalan lagu mana? Dosa orang kita mengupak tu kita pula. Tu. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau, maka kita renunglah. Sedikit pahala aku tak ada berapa amalan kita. Kerja hari-hari mengupak. Dan banyak umpak engkau hari-hari dak mengupak. Amalan tak ada berapa. Hop zikir sikit, hop mengupak banyak. Kemudian tilik olehmu akan kecelakaan engkau. Patut kita tilik pula akan keaiban diri kita. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dari orang lain. Baik kita tilik kecelakaan kita, keaiban diri kita. Lebih baik kita sibuk akan diri kita, akan tengok pada keaiban diri kita, lebih baik daripada kita dok sibuk dan nak tengok keaiban orang lain. Kata guru kita, Tuan Guru Azri Hisham, kata orang ni dia banyak kembal, dia jijik dengan kotoran. Dia tak jijik dengan kotoran diri sendiri, jijik juga kotoran kita, buangan kita gapo kan. Tapi kurang sikit. Kita tengok sama kita jumpa sama kotoran diri kita. Inguh kita ke ada. Najis kita pun jijik juga, tapi kita tak main sama. Kita nak basuh gapo kita. Gitulah. Tapi kalau orang lain, sikit pun kita jijik dah. Kita tengok orang beringuh, jijik. Inguh kita sak-sak kita tak jijik. Tak ada orang kembali inguh diri sendiri. Tak. Sebab itulah supaya juga kita ni, kita suka kita jijik dengan keaiban orang lain. Diri kita tak nampak, kita tak rasa. Dan sudut hati kita tak boleh gitu. Kita kena tengok, kita kena jilik, kita kena jijik, kita kena kembali dengan keaiban diri kita lebih daripada kita nak serabut tengok keaiban orang lain. Dan jika pada engkau dosa yang kecil, maka kata nak tengok keaiban diri segala, mungkin tak ada dosa kecil, ada dosa ni, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain.
Kita kata kita dosa kecil, orang lain dosa banyak. Baik kita cara dok kecil ada dosa orang. Orang dosa banyak kita dosa kecil lah. Sebenarnya dosa kecil kita ni lebih banyak mudarat pada diri kita daripada dosa besar orang lain. Tuhan tak tanya dosa besar orang lain di akhirat nanti. Dosa kita kecil itu pakai ditanya, pakai dipersoalkan. Kecil-kecil pun buat semua jadi besar juga. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, tak ada langsung lah. Dosa kecil pun tak ada. Dosa besar lama lagi tak ada. Lepas tu nak tengok kat ibu orang tu, mungkin kita rasa suci murni kita ni. Maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Jahil kita tak tahu kita akan kecelaan diri sendiri itu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Apa? Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Mana ada manusia sunyi daripada kecelaan? Semua ada kaibah. Mudah pada sangat berbahagia. Beruntunglah Allah orang yang diperlihatkan akan kaibah diri sendiri. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, katakan tak ada jugalah kecelaan kita istighfar semua kita, tak ada kecelaan, tak ada kaibah juga, memang jauh sungguh kita ni. Jadi cara kita ni bukan kita nak tarik kaibah orang pula. Maka hendaklah engkau syukur akan Allah Taala. Kita syuhudu minnah kerana kebaikan kita pun kebaikan kita, kemuliaan kita, taat kita tu semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hakikat daripada diri kita. Jadi hendaklah kita syukur akan Allah Taala kerana ganti bagi mengupak orang itu. Daripada kita mengupak, baik kita syukur. Kalau kita baik ni kita syukur, bukan kita kata kat orang. Kerana mengupak itu sebesar-besar kecelaan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.